Bang Japar, kenapa nama dia Civic mayat? Bang, kenapa nama dia Starlet kambing? Tak macam kambing pun. Bang, apa pasal Datsun ni dapat nama kuih baulu? Dengar tu. Nampak? Ramai yang nak tahu ni. Apa asal usul nama gelaran setiap-setiap kereta ni kan? Hari ni kita nak cerita bab tu. Tapi sebelum tu macam biasa, kepada yang tengok tapi belum subscribe tu, tolonglah. Subscribe tu kan free je. Tekan loceng. Loceng tu pun free je. Tekan like. Like tu pun free je. Ingat tak masa kita kecil-kecil, zaman sekolah dulu, selalu ada gelaran pada nama kawan-kawan. Contohnya macam Lan Tiger, wah sebab dia mungkin macam nampak gangster sikit lah. Din Botol, mungkin sebab badan dia bulat ke apa. Man Kicap, mungkin sebab colour dia hitam sikit. Pada asalnya gelaran-gelaran ni bergurau je lah mungkin. Tapi tak kenapa sampai ketua orang panggil nama yang sama. Okey, sama juga macam gelaran pada kereta. Kita ada gelaran-gelaran yang sangat unik. Contohnya macam Honda Civic mayat, Mitsubishi Galant kuda, Datsun baulu, Starlet kambing. Tapi Starlet tu tak adalah rupa kambing sangat. Hari ni kami nak cerita macam mana asal usul nama-nama ni, tapi kebanyakan ni dalam peringkat global. Satu dunia panggil benda yang sama. Number 1. Red Peak ataupun Hinze merah. Ia adalah sebuah Mercedes 300 SEL AMG 6.8 liter yang dikeluarkan pada tahun 1971. Ia merupakan kereta S-Class yang sebenarnya adalah sebuah limousin mewah. Kenapa pula limousin pula dapat nama yang tak sedap ni? Okey, dia macam ni. Division perlumbaan pada masa itu, AMG dengan Mercedes ni dua entiti yang berbeza. AMG ni dia buat kereta ini sebagai kereta lumba. Nak tahu apa yang dia buat? Enjin 6300cc tadi, dia rebore. Maknanya enjin asal dia 6003 je. Dia rebore menjadi 6800cc dan berkuasa 428 horsepower. Masuk air juga ni engineer AMG ni. Tak munasabah langsung. Kereta limousin kot. Okey. Tetapi kereta ini menang 10 daripada 12 perlumbaan German Touring Car Championship. Okey, tapi sebab apa nama dia dapat nama Red Peak tu? Warna merah dan stripe perlumbaan pada kereta ni menampakkan kegarangannya di litar. Disebabkan enjin dia yang besar dan berat dia 1700 kg menyebabkan dia pelahap petrol tak ingat. Dan juga tayar dia cepat botak, dan disebabkan dia makan banyak petrol, tayar cepat botak, ia digelar oleh komuniti perlumbaan sebagai The Red Peak. Number 2. Yang ini Yellow Bird, iaitu sebuah kereta Roof CTR 1987. Tapi nampak macam Porsche je. Ya, betul. Ini memang adalah Porsche. Sama macam AMG, Roof ni salah satu tuner yang terkemuka lah. Dia memang selalu dikaitkan dengan Porsche. Roof ni, dia dapat chassis kosong atau dibagi nama sebagai body in white lah. Dia dapat chassis kosong dan di-develop kereta ni. Okey. Asal usul dia dapat nama Yellow Bird ni pada satu sesi penggambaran dalam masa zaman tu lah. Ketika dia nak membandingkan keupayaan kereta ni dalam trek. Okey, warna Roof CTR ni, warna kuning tu menyebabkan ia nampak cukup menyerlah. Dan waktu ujian ni juga, Roof CTR ni berjaya menewaskan pesaing dia dalam ujian pecutan 0 to 100 km sejam. Okey, had laju yang dia dapat waktu dia test tu tak dapat dicapai oleh mana-mana supercar lain ketika itu. Tapi kat mana kaitannya ni? Okey, disebabkan turbo kereta ni dia bunyi dia macam burung bersiul. Macam burung bersiul, bunyi dia agak menyerlah dan editor majalah pada masa itu menggelarnya sebagai Yellow Bird, burung kala kuning. Number 3. Ferrari Daytona 365 GTB, geng takut bini. Okey, kepada yang pernah menonton filem Ford vs Ferrari, kita tahu memang Ferrari kalah pada masa itu. Dan disebabkan kekalahan itu dan kemaluan Ferrari sangat besar, dia telah menuntut bela untuk membalas dendam. Oleh yang demikian, Ferrari telah bangkit semula dengan memperkenalkan model 365 yang tidak lain tidak bukan untuk menewaskan Ford MLM. Ford GT.
Dan disebabkan oleh semangat yang berkobar-kobar ini untuk menebus kemaluan Ferrari tadi, mereka telah berjaya memenangi kedudukan 1, 2 dan 3 di perlumbaan Daytona 24 Hours pada tahun 1967. Dan dengan kejayaan ini, secara automatik Ferrari 365 GTB ni dikenali juga sebagai nama Ferrari Daytona. Number 4. The Hammer, iaitu Mercedes-Benz 300e AMG yang dikeluarkan pada tahun 1986. Dia sama macam Red Pig tadi, iaitu sebuah model asal sedan eksekutif. Tapi dia convert jadi model race. Siapa yang buat ni? Samalah geng-geng masuk air tadi, engineer daripada AMG. Enjin asal kereta ni dia V6 je, 6 silinder. Tapi pihak AMG ni dia dah tukar enjin V8 5600cc. Dan dia boleh memecut 0 to 100 below 5 saat. Dan performance dia ni, kereta ni lebih laju daripada Lamborghini Countach pada masa tu. Dan kejayaan model ini menewaskan Lamborghini Supercar pada masa itu, menyebabkan salah satu majalah otomotif pada masa itu menggelarkan dia Hammer. Sebab apa Hammer? Sebab dia macam penukul hakim ni, pam dia nak bagi hukuman. Dapat nama Hammer. Number 5. Widowmaker. Pelik nama dia. Ini dia Porsche 911 Turbo. Kereta yang tidak digemari oleh golongan isteri kerana ramai yang telah menjadi janda akibat suami mereka memandu model ini. Kami pernah ulas model ni dulu dalam satu video, iaitu apa tu, tak ingat lah, kecacatan supercar or something macam tu lah. Okey, masalah model-model awal 911 Turbo ni ialah berat enjin. Sebab enjin dia berada dekat belakang, dia belakang axle tayar belakang, jadi susah nak kontrol kereta ni sebab dia senang oversteer. Itu satu hal, dan ditambah lagi dengan masalah turbo lag. 911 generasi awal ni dia ada turbo lag sikit. Sebab bila kita tekan banyak, turbo dia masuk lambat, boost masuk lambat. Sekali boost masuk, kita dah ada dekat tengah seleko, tengah apex. Dan tiba-tiba kalau jenis tak pandai nak kontrol kereta, habis hilang kawalan. Steering, gear, clutch, semua ke laut, ke gaung. Dan selalulah berlaku kemalangan. Dan seperti namanya lah, Widowmaker, penyebab menjadi janda kan. Dan biasalah, dah husband bawa kereta, accident, ini jadi apa? Ini janda lah. Number 6. Kereta yang ditunggu-tunggu, the Gojira atau Godzilla Nissan Skyline GTR R32. Ini adalah kereta yang benar-benar menyebabkan seluruh dunia melihat kepada Jepun. Weh, walaupun kau pendek, kau tak tinggi, tapi kau terror buat kereta. Enjin RB26 DETT masa tu memang menjadi sangat legenda. Sebabnya bila Godzilla ni masuk race, semua kereta menjadi lauk dan sayur campur. Kailan ikan masin, semua jadi lauk, semua dia tapau. Kejayaan R32 ni bermula di Japan Touring Car Championship ataupun JTCC, sehinggalah dia berlumba pula dekat Australia, Australian Touring Car Championship. Alright. Dalam 2 musim, R32 ni menang straight, 1991, 1992. Sampai satu tahap penganjur perlumbaan ni dia terpaksa stopkan. R32 Godzilla tak boleh masuk race. Dan majalah Wheels pada masa itu, majalah daripada Australia, dia menggelarkan kereta ni monster. Dan bila dalam budaya pop Jepun, bila dia translate monster ni jadilah Godzilla. Dan sampailah ke hari ini, R32 GTR ni memang digelar sebagai The Godzilla. Number 7. Taliban atau Myvi Taliban, iaitu Pro 2 Myvi 1.5 Extreme atau dikenali sebagai Myvi SE. Ini merupakan generasi kedua Myvi yang dikeluarkan pada tahun 2011 sampai 2014. Enjin dia 3SZ VE, ada 107 horsepower je.
Tapi walaupun dia 107 horsepower, berat Myvi ni cuma 980 kg saja. Dengan kuasa dan berat yang tidak berapa berat dan juga perangai-perangai driver Myvi ni yang suka. Tu, cocok. Selagi dia boleh cocok orang kat highway, dia cocok. Menyebabkan kereta ini dikenali ramai. Apa yang menyebabkan ia dipanggil Taliban? Kami sempat tanyalah asal usul dia. Rupa-rupanya dulu ada satu majalah dia panggil majalah kereta. Editor majalah ni yang bagi nama Taliban ni. Sebab dia kata warna kuning, body kit dengan spoiler terbang-terbang. Masa zaman tu dekat Afghanistan, dia ada puak ekstremis yang dipanggil Taliban. Jadi Taliban berdua Myvi Extreme. Ekstremis Taliban. Jadilah Myvi Taliban. Bijak juga editor majalah tu tau. Number 8. Persona Lipas, iaitu Proton Persona yang dikeluarkan pada tahun 2016. Ni kenapa ni? Kenapa? Kau sebut lipas tadi mana? Lipas. Oh, saya cakap Persona Lipas bang, bukan Lipas. Oh, Proton Persona Lipas. Ha. Oh, kau marah orang bang. Dah. Persona model asal, bukan yang model Lipas ni. Model sebelum dia tu sebuah sedan yang cantik. Persona dengan Gen 2 ni dia pakai satu chassis. Jadi proportion badan dia memang cantik dan kemas. Cumanya bila 2016, bila Proton dia decide untuk mensedankan Iris, Persona lahir. Dan ini bukanlah kesilapan pertama automaker membuat hatchback menjadi sedan yang gagal. Kalau kita masih ingat, sekitar 2007-2008 Mazda dan Ford pernah buat Mazda 2. Daripada hatchback dia pergi sedan. Yang hatchback kita nampak wah cantik, sporty. Tengok yang dia punya sedan. Buruk kan? Begitulah juga kisahnya bila Proton terburu-buru. Allah, terburu-buru pula dah. Terbulu-bulu. Begitulah juga kisahnya bila Proton dia cuba untuk membuat sedan berdasarkan body hatchback sedia ada. Daripada Iris, dia nak jadikan Persona generasi kedua. Sama seperti Mazda 2 dan juga Ford Fiesta tadi, hasil akhirnya ialah proportion badan yang sangat-sangat tidak seimbang. Kalau kita tengok daripada depan, okey lagi. Daripada belakang straight, okey lagi. Cuba tengok daripada tepi. Ia nampak seperti seekor lipas. Itulah saja 8 buah kereta yang kami pilih pada hari ini dengan gelaran-gelaran yang unik dan kadang-kadang lucu dan apa dia? 8 aja. Kenapa tak buat 9? Tu Nissan Almari aku tu mana? Nissan Almari? Ada Nissan Almari, ada Ford MLM. Kita buat part 2. Part 2. Suruh dia orang subscribe dulu. Okey, kita ada part 2. Jangan lupa like, share, subscribe dan tekan lonceng untuk next video part 2. Mana dah tahu soon kita keluarkan. Kan? Tak payah nak spray lipas lagi, marah orang. Bye.